Yang kelima daripada syarat-syarat taubat, mengucapkan dua kalimah syahadah. Jika dia menjadi murtad kerana melakukan dosa tersebut. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala itu. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi karangan Fadilatul Syekh Al-Allamah Husain Nasir Ibnu Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Kita sedang berbicara berkenaan dengan sifat mahmudah, dan yang pertamanya adalah taubat. Bertaubat ataupun kembali kepada Allah. Kita sedang melihat antara rukun-rukun taubat yang 4. Yang pertama, dia kata meninggalkan perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, menyesal atas perbuatan. Yang ketiga, berazam tidak akan kembali semula kepada perbuatan tersebut. Sebut dah dalam pertemuan yang lepas, maka tidak sah taubat kalau tiada azam. Adanya kena ada azam yang kuat dalam hati orang yang nak bertaubat, bahawa dia tak akan kembali lagi mengulangi dosa yang sama. Itu 3 syarat kalau dosa kita dengan Allah Ta'ala. Tambah satu lagi, kalau dosa kita tu melibatkan ibadat, contoh ibadat solat, maka perlu kita ganti, perlu kita qada. Mengikut mazhab kita Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan qada salat itu adalah wajib. Walaupun ada kedengaran di telinga kita daripada asatizah juga yang mengatakan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja maka tak wajib qada, sebab tidak ada saranan dan suruhan daripada Nabi. Cuma pendapat itu datangnya daripada Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, bukan pendapat jumhur ulama, majoriti para ulama. Jadi seelok-eloknya kita ambil pendapat jumhur lah. Pendapat majoriti, mesti pendapat majoriti ni pendapat yang lebih cermat, yang lebih baik, yang lebih elok, sebab datangnya daripada jumhur, datangnya daripada ulama-ulama yang ramai. Apatah lagi marinya daripada 4 mazhab, mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, boleh jadi zaman jahiliah dia tak semayang, sejak daripada balik mak ayah tak ada duduk dengan tok. Tok ni begitulah, tuli pada cucu, tak sebagaimana mak ayah tuli pada anak. Orang tua kena tipu ke cucu boleh jadi. Kata semayang dah padahal tak semayang lagi. Maka sedarnya dia ni mari insaf sedar nak jadi baik semula ni lepas 20 tahun. Umur 35 mari berasa insaf, mari berasa nak mendekatkan diri dengan agama.
Maka pada masa tu antara yang perlu dia buat ialah taubatlah pada Allah Ta'ala. Dan satu lagi jangan terlupa, iaitu qada solat-solat yang dah ditinggal tu. Habis tu banyak tahun tu, 20 tahun, 5 waktu, sehari semalam. Tak apalah, agama dia tak memberatkan. Cuma wajib atas orang tu qada. Qada mana yang dia mampu. Dia tak tekan suruh kita buat 10 waktu sehari, tidak. Qada yang kita mampu. Sebab tu cuai kita. Mana ulama ambil dalil ni wajib qada ni? Antaranya hadis yang sama juga dengan Ibn Taymiyah yang kata tak wajib qada. Hadis yang Nabi sebut, man nasiya anis salah, siapa-siapa yang terlupa solat, au nama anha, ataupun dia tertidur sehinggalah habis waktu solat tu, maka Nabi kata falyusalliha idza dzakaraha, maka Nabi kata dia kena sembahyanglah bila dia teringat. Dia terlupa tadi, dia teringat, oh aku tak sembahyang lagi. Ataupun dia terjaga daripada tidur, habis waktu dah, Allah aku tak sembahyang lagi. Falyusalliha idza dzakaraha, sembahyanglah bila teringat. Maka Ibn Taymiyah dia mengatakan Nabi sebut orang yang terlupa dengan orang yang tidur. Nabi tak kata orang yang sengaja tak sembahyang. Yang terlupa dengan yang tidur je Nabi suruh sembahyang bila dia ingat. Adapun yang terlupa, bagi dia Ibn Taymiyah tak perlu qada lah. Sebab Nabi tak sebut suruh qada. Tapi bagi jumhur ulama, antaranya termasuk dalam jumhur ni ialah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Boleh tengok dalam kitab Majmu' dia. Al-Imam Nawawi kata ulama menggunakan kaedah qiyas aulawi. Apa makna qiyas aulawi? Ambil daripada hadis yang sama. Kalau Nabi kata orang yang terlupa solat dan orang yang tertidur sehingga habis waktu solat, Nabi sebut dia kena sembahyang bila dia teringat ataupun bila dia terjaga daripada solat, daripada tidur. Dua keadaan ni tak berdosa ni. Duklah keadaan tak ingat. Ingat bila? Seminggu depan teringat. Nak bagi tahu contoh lamanya terlupa. Galik duduk kempen sampai terlupa sembahyang. Lepas habis 12 hari bulan baru teringat, oh aku hari tu duduk pacak bendera, terlupa dia tu. Contoh. Baru teringat. Tak apa, walau seminggu, walau sebulan, walau setahun, teringat lepas daripada tu. Oh aku tahun lepas tak sembahyang tarikh sekian. 12 hari bulan 8 tu aku keluar pukul berapa? Pukul 8 pagi, pergi beratur, pukul 5 petang baru boleh pakoh dia tu. Oh tak sembahyang zuhur, tak sembahyang asar, rasa terlupa hari tu. Ingat tahun depan 12 hari bulan 8. Sembahyang. Tu ulama sebut qiyas aulawi ni, kalau yang tak berdosa tu pun Nabi suruh sembahyang bila teringat, maka mimbabi aula, lebih utamalah yang tinggal dengan sengaja. Tengok cara bijak ulama. Gitu. Patut lagi kena qada ialah bila kita sengaja tinggal, ingat dah ada waktu ni antara pukul 7.25 hingga pukul 8.43. Ada waktu maghrib ni. Tapi malah nak sembahyang. Bukan tidur pun, duk main atas jalan raya dengan motor. Duk berkaluk dengan orang pergi pasar malam. Tak ada apa pun, tapi dah malah itu. Maka yang tu lebih aula lah ulama kata kena qada banding dengan orang yang tertidur, yang tak berdosa. Tinggal dengan sengaja ni berdosa, maka mimbabi aula lah dia kena qada. Tu jumhur ulama gitu.
Apatah lagi ada kaedah lurah dipanggil. Kaedah yang mari daripada bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia guna kalimah nasia yang Nabi sebut dalam hadis tu, man nasiya anis solat tu. Siapa-siapa yang terlupa solat tu. Orang Arab guna juga kalimah nasia ni dengan makna tarkuhu amdan. Tinggal dengan sengaja. Diguna nasia juga. Maka ulama jumhur melihat kalimah nasia ni digunakan oleh orang Arab dengan makna tinggal dengan sengaja, maka bolehlah kita ambil mafhum daripada hadis tu, siapa-siapa yang tertinggal semayang dengan sengaja, maka falyusalliha idza dzakara, maka dia kena semayanglah bila dia teringat. Pas teringat ni tersedar, terjaga daripada lalai teringat tu. Allah, lalainya aku 25 tahun, 20 tahun belum ni. Daripada umur 15 balik, umur 35 galik duk dengan dunia. Galik dengan member-member, galik dengan mainan hidup dia tak sedar. Itu idza dzakaraha. Bila teringat nak balik dah akhirat kita ni, mari sakit, mari tu, mari ni, teringat, qada. Apa qada? Agama kita tak memberatkan. Tengok waktu lapang kita. Waktu lapang kita bila? Antara maghrib isya. Qada antara maghrib isya. Waktu lapang kita lepas daripada isya. Qada lepas daripada isya. Berapa boleh buat? 2 fardu boleh lah. 2 fardu buat. Agama tak memberatkan. Buat takat kita mampu. Kita tak boleh nak tekan diri kita. Buat terus-teruslah. Buat terus-teruslah. Jangan berhenti daripada qada. Jawab dia, beratlah pula ahli kita. Maka agama tak memberatkan begitu. Waktu free bila? Contohnya bagi insah pergi ke Mekah. Buat umrah, buat haji. Bila orang pergi umrah ni dia relax dah. Dia tak pergi dah kedah-kedah ni. Kau pergi kedah juga buat umrah. Dia tak ada dah lepok-lepok. Kau lepok juga. Pergi umrah pun lepok juga. Baik duduk sini lah. Daripada pergi sana duduk lepok. Pergi duduk sana tak ada niat dah. Nak lepok-lepok ni dah. Nak duduk masjid kan. Duduk masjid boring juga. Duduk saja gitu. Telefon nak tengok lagi ke duduk Mekah tu. Tak ada dah. Telefon pun tutup dah. Tinggallah sahabat-sahabat sementara. Sembahyang kau tu. Qada banyak lagi tak buat tu. Semayang qada banyak-banyak dalam masjid tu. Sebab apa? 2 minggu kita duduk dalam masjid Mekah, duduk dalam masjid Madinah tu, tak ada buat kerja apa. Maka qadalah ibadat solat yang kita tinggal bertahun-tahun tu. Kira tak ingat ke? Ambillah yang paling banyak. Yang kita rasa yakin dah ni 10 tahun. Rasa-rasa tak semayang dulu. Tu kalau melibatkan ibadat wajib yang kita qada. Lepas tu pegang yang jumhur lah. Pegang yang jumhur. Tak payah pegang lah yang Ibn Taymiyah tu. Walaupun ada asatizah kita cerita. Pegang yang jumhur. Longgar sangat kalau pegang Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kita nak pegang dia boleh. Bila orang mari temu dengan kita secara individu. Ni saya sebut ni dalam majlis ilmu ni. Bila ada pendapat ulama sebut dua-dua. Tak sebut satu. Nanti kau kata tak ada ustaz. Tak, saya sebut dua-dua lah. Ada belah Ibn Taymiyah pun ada sebelah jumhur pun ada, tapi antara jumhur dengan Ibn Taymiyah, jumhur lah pegangnya sebab jumhur ni salaf, Ibn Taymiyah ni khalaf lagi, tahun 700 lebih dah dia. Tapi kalau ada orang mari temu dengan kita secara personal, ustaz, saya ni uzur dah. Tapi gak saya ni banyak tak semayang. Nyakit pun banyak ustaz, duk bawa kantung air kecil ni pun dia kata tak larat dah. Berjalan pun orang tolong pimpin dah, contoh. Naik atas kursi dah duduk pun semayang, contoh. Bolehlah cerita pada dia, jangan risaulah. Buat setakat ada, buat setakat sempat, buat setakat mampu. Kalau tak mampu dah tak apa, ada lagi pendapat ulama yang lebih longgar. Gitu barulah dia rasa lega. Kalau tidak duk main dalam hati dia berat, agama ni sempit kau, tak ada jalan keluar kau. Ulama guna jenis kau yang khilaf ni pada keadaan-keadaan gitulah. Tapi kalau jajar pada semua orang, jawab dia sedaklah tak semayang. Sebab apa? Taubat je kita, tak payah ulang dah. Taubat lah. Nunggu kita pergi puasa nanti, Ramadan nanti, masjid buat qiyamul lail, kita pergi nangis situ.
Qada tak payah dia tu, tak payah qada. Oh sedap lagi tu setahun sekali mari nangis sini. Bab tu depan nanti dicerita bab khauf. Takut pada Allah Taala ni laisal khaiful ladzi yabki wa yamsahu ainai. Takut pada Allah Taala ni bukan orang yang duk menangis, duk sapuh mata, duk sapuh air di mata tu, tidak. Tu bukan khauf tu. Khauf ni kata ulama orang yang beringat meninggalkan apa yang Allah Taala marah. Tu orang khauf. Apa-apa yang membawa kepada Allah Ta'ala marah sehingga Allah Ta'ala janji murka dengan azab, maka yang tu dia tinggal. Yang tu orang khauf. Bukan orang khauf ni duk sapuh air mata je, tidak. Takat tu ramailah air mata buaya pun ada. Jadi depan nanti dia cerita bab khauf. Ni nak cerita bab taubat dulu. Bab taubat. Jadi kalau melibatkan kefarduan dengan Allah Ta'ala, maka qada. Zakat begitu juga. Supaya kalau kita tak mampu nak bagi sekaligus apa yang kita tak pernah keluar dulu, bagi sikit-sikit pun tak apa, qada. Kalau melibatkan dengan manusia, pulangkan semula kalau masih ada barang tersebut. Kalau tak ada dah barang tersebut, ganti. Ganti dengan barang yang senilai. Tak ada dah barang tu, nilai harga barang tu tak ada juga, minta halal. Tuan dia tak ada, cari waris dia. Tu kalau melibatkan dengan manusia. Lebih susahlah banding dengan Allah Ta'ala. Baik. Yang keempat. Tersebut dah yang keempat tadi. Yang kelima. Mengucapkan 2 kalimah syahadah. Jika dia menjadi murtad. Ni bagi orang yang terkeluar daripada agama, na'udzubillah. Mudahnya keluar agama ni sebut dah dalam kuliah mastikah hadis. Mengkafirkan orang yang tak kafir. Ni musim-musim ni mudah nak berlaku. Mengkafirkan sesama orang Islam. Kan duduk viral sehari dua ni, orang ulur tangan nak salam, tak disambut. Buat dah lalu gitu lah. Bukan yang makan tu dak tu, yang makan tu lain. Ini yang lain pula ni. Dia duduk berjalan selisih dengan calon holor tangan nak salam, dia buat dah. Jalan straight sehinggalah calon tu pi pegang tangan tu salam juga. Jangan buat gitu. Dia dengan kita satu agama tu, satu Tuhan, satu nabi, satu kiblat tu. Beza kita dengan dia istihad je, istihad politik. Dia duk alih ni, kita duk alih ni. Tu yang beza kita dengan dia ya. Kita istihad alih ni betul, dia istihad alih ni betul. Dia duk alih ni, kita duk alih ni. Takut tahun-tahun depan kita duk alih ni, dia duk alih ni pula Ramai kan duk berlaku gitu. Tu istihad dia panggil. Lepas tu agama kita sama lagi dengan dia. Jangan buat dia hulur tangan nak bersalam, kita tak nak bersalam. Salamlah. Saudara seagama tu. Ni nak cerita ni lebih dahsyat daripada tu, sampai tahap mengkafirkan saudara yang tidak kafir. Maka mengkafirkan orang yang tak kafir ni, kita boleh jatuh kafir, maknanya keluar kita daripada agama. Murtad. Bila murtad maka kena bersyahadah balik. Tak cukup dengan syahadah balik, kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Yang ni ittifaq ulama kena taubat. Adapun dosa-dosa besar lain, sebut dalam majlis ilmu ni, adapun dosa-dosa besar lain, masih ada lagi kaum ulama yang mengatakan tak lalu jalan taubat pun Allah Ta'ala boleh ampun dosa besar. Biasa kita duk dengar dosa besar ni kena taubat nasuhah lah, kena cukup rukun. Ada lagi kaum ulama yang mengatakan bahawa dosa besar ni kalau Allah Ta'ala nak ampun walau bukan melalui jalan taubat, boleh. Allah Ta'ala boleh buat itu. Kecuali dosa besar ni, dosa besar keluar daripada agama Islam, yang ni mesti kena taubat. Sebab Allah Ta'ala bubuh sendiri dalam ayat Quran, dia tak akan ampun dosa orang yang mensyirikkan dia. Itu maknanya tak ampun kalau tak taubat. Kalau taubat, maka kembali kepada Allah Ta'ala. Insya'a ghafar. Kalau dia nak ampun, dia ampun. Kalau dia tak nak ampun, hak dia. Pulang pada dia lah. Kalau dia tak nak ampun. Sebab tu beringat,
benda-benda yang boleh menyebabkan dosa yang paling besar sekali ni terkeluar daripada agama. Na'udzubillah. Jadi jika dia menjadi murtad, maka dia perlu bertaubat dan mengucap kembali 2 kalimah syahadah. Habis. Firman Allah Ta'ala diambillah satu daripada ayat-ayat Quran yang mengenaan dengan taubat ni, diubuh sini. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladheena ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim. Sesungguhnya taubat yang sabit atas Allah menerimanya. Tengok dia terjemah. Innamat taubah. Innama tu kan orang panggil adatu hasrin. Inna, kalau inna saja tak serupa dengan ada ma. Ma tu dipanggil huruf yang membawa makna kaf makfufah. Dia menahan menahan. Inna tu beramal dengan inna. Orang ngaji dulu. Maka sebab itulah dia terjemah innamat taubah. Sesungguhnya hanya taubat yang sabit atas Allah Ta'ala terima tu ialah mereka yang mengerjakan kejahatan dan maksiat kepada Allah disebabkan oleh jahil akan maksiat tersebut atau terlupa dengannya. Bukan sengaja tu tengok. Kemudian mereka bertaubat daripadanya pada masa yang hampir. Yatubuna min qarib. Apa makna yatubuna min qarib ni? Dia hurai situ. Erti yatubuna min qarib tu, dia bertaubat dalam masa yang hampir tu, maksud dia, satu, dia kata belum lagi sampai ruh kepada ghargharah. Itu syarat pada rukun dipanggil. Syarat pada rukun taubat diterima. Nak terima taubat ada rukun. Patu rukun ni pula ada syarat dia. Ada sempurna syarat, patu sempurna rukun, barulah taubat tu diterima. Rukun sempurna dah. Tinggal kemudian apa lagi? Insaf, kemudian azam dah, tak nak buat dah dosa tersebut. Tapi bila tu 3 perkara tu duk main dalam diri kita pada masa nyawa duduk di halkum dah, maka pada masa tu tak terimalah taubat walaupun cukup rukun. Sebab tu syarat tu pun kena sempurna juga. Tengok 3 rukun tadi tu belum sampai lagi. Satunya tak sampai di ghargharah lagi, maknanya duk sihat molek-molek lagi, ataupun duk bernafas molek-molek lagi, bukan waktu nazak lagi. Bila dah nazak dah, masuk dalam hadis Nabi lah, innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqbalu taubata, Allah Ta'ala akan menerima mana-mana orang yang bertaubat. Yaqbalu taubatal abdi, dia akan terima taubat mana-mana hamba dia yang bertaubat. Syarat malam yugharghir, selagi mana dia tak sampai ke ghargharah, tak sampai ke orang yang berada dalam keadaan nazak. Maknanya kalau dah sampai di situ, walaupun menangis sungguh-sungguh masa tu, tinggal adalah perbuatannya nazak kan, makna nak buat pun tak boleh dah. Tinggal sungguh-sungguh dah dalam hati pun azam tak nak buat lagi dah, tapi masalahnya duduk di ghargharah dah. Maka ingat pada masa tu taubat tak diterima dah. Satu. Yang kedua dia kata tu, atau belum lagi naik matahari dari sebelah maghrib. Sebelah maghrib, sebelah barat maknanya. Maghrib sini isim makan, bukan isim zaman. Maka mereka lah orang-orang yang diterima oleh Allah Ta'ala taubat. Ni masuk dalam hadis Nabi. Kalau cukup rukun pun, tapi matahari naik dah belah barat pun tak terima juga taubat. Kalau sebelum matahari naik belah barat, ataupun sebelum nyawa sampai ke halkum kita tak nazak lagi, tak cukup rukun pula, tak terima juga taubat. Maknanya nak kena cukup rukun dan nak kena cukup syarat dia. Kita pun tak mati lagi, nyawa tak sampai di halkum lagi, ataupun yang tu khusus untuk individu. Syarat untuk individu sebelum nyawa sampai di halkum. Syarat untuk umum semua sekali ialah sebelum matahari naik sebelah barat.
Nabi kata man taba, sesiapa yang bertaubat qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit daripada barat, taballahu alaihi, maka Allah Taala akan terima taubat orang tersebut. Itu syarat dia. Apa jaga rukun dan syarat, barulah taubat kita pada Allah diterima. Baik. Maka dia kata taubat ialah jalan permulaan, step pertama bagi orang-orang yang salikin. Bagi orang-orang salikin ni maknanya bagi orang-orang yang nak, gitu, yang berkehendak. Salikin ni maknanya berjalan menuju kepada Allah. Bahasa mudah kita kan maknanya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka taubat adalah langkah yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah kita faham kat ginilah. Nak gi ke mana kita? Nak gi kepada Allah Ta'ala, nak menghampirkan diri pada Allah Ta'ala. Orang yang jenis macam mana yang boleh duduk dekat dengan Agung, yang di Pertuan Agung? Orang yang macam mana? Boleh ke agak-agak orang yang kotor-kotor ni, yang kotor-kotor ni nak masuk dalam istana, nak bertemu dengan yang di Pertuan Agung, pakai baju pun serebeh tahu kan? Bahasa KL apa serebeh? Apa? Selekeh. Allah, saya orang Kelantan tuan-tuan. Kadang-kadang dia tak mari bahasa KL. Pakai baju selekeh. Nampak macam orang gila pula lagi lah, tak bagi masuk. Kena pakai cantik-cantik. Tuan-tuan tengok hari tu kan, ada yang berjalan kaki tu daripada Johor untuk hantar memorandum lah, lebih kurang gitu, kepada yang di Pertuan Agung supaya supaya bagi nasihat pada kerajaan membenarkan rakyat yang berada dalam kesempitan ni mengeluarkan duit EPF mereka. Tuan-tuan tengok kan dia berjalan, tapi bila dia dah sampai untuk masuk ke istana, dia tukar baju tak? Tukar baju lah, pakai baju kemeja. Walaupun dia ni seorang pemandu healing je. Tukang healing. Healing lain, healing lain, baca lain, jadi makna lain lalu. Walaupun dia ni pemandu healing je, tapi bila dia nak masuk ke istana, dia tahu pakaian aku ni tak boleh masuk istana ni. Kena pakai kok satu suit, kemudian kena letak songkok atas kepala. Tu uniform orang nak masuk dekat dengan istana. Nak masuk istana tak jumpa lagi. Maka taubat ni gitulah. Nak masuk temu dengan Allah Ta'ala, maka kita kena cuci dulu diri kita, barulah kita boleh masuk dekat dengan Allah Ta'ala. Ibarat kita ni orang kotor. Kotor kita, kotor maknawi. Kotor dia, kotor hissi. Kotor yang boleh dipegang, boleh nampak dengan mata kasar. Kotor kita ni tidak kotor hissi. Sebab apa? Tak nampak pakai baju cantik-cantik dah kita. Bersih. Tiap-tiap malam tukar baju. Lepas tu kotor kita, kotor maknawi. Tak nampak, tapi mata hati kita nampak dosa-dosa kita ni banyak. Maka taubat ni jalan permulaan bagi orang yang nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Menambah kebaikan. Taubat ni juga jalan untuk menambah kebaikan. Sebab apa? Bila kita bertaubat, kita akan jadi orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ayat bawah tu nanti ada. Bila kita dikasihi oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan buka pintu-pintu kebaikan untuk kita tambah kebaikan-kebaikan. Dan menaikkan darjat dari orang arifin bagi orang yang arifin. Naik daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan bagi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah. Baik. Lepas tu arifin, orang arif billah ni orang apa? Orang yang macam mana pula? Tu ada ulama ceritalah ain tu apa? Ain tu ulama sebut ain tu ilmu. Kena lalu ke ilmu pula. Nak taubat ni pun kalau tak lalu ke ilmu, tak tahu dosa. Oi, aku tak tahu ni dosa rupanya. Ada orang tak tahu tu berdosa. Lepas orang bagi tahu, baru dia tahu, oh dosa rupa dia. Wah, apa dosa rupa dia buat benda-benda gini ni. Aku baru tahu. Baru tahu, baru nak taubat. Sebab tak tahu sebelum ni.
Jadi orang nak jadi orang arif tu satunya ilmu. Kena dulu ke ilmu. Sebab tu tuan-tuan mengaji dalam Minhajul Abidin. Mula-mula sekali aqabah yang menghalang seseorang tu dekat dengan Allah Ta'ala ialah aqabatul ilmi. Itu penghalang mula-mula sekali. Iblis dan syaitan nak sangat kita duduk dalam jahil. Sebagaimana pemerintah yang menjajah lah. Pemerintah yang menjajah sesuatu negara. Nak sangat kalau rakyat dalam negara tersebut tak mengaji. Dia buta huruf belaka. Sebab apa? Bila celak huruf, dia nampak dan dia reti bahawa kita sekarang ni sedang dijajah. Bila rakyat celak, barulah ada kebangkitan rakyat. Baru ada kebangkitan untuk memperjuangkan tanah air, tanah Melayu. Tu tuan-tuan mengaji dalam sejarah kan. Saksikan tuan-tuan takbir merdeka pula kan. Cuma nak sebut contoh kan. Bila orang Melayu kita menuntut kemerdekaan, bila ada yang celak pandai. Bila ada umat Melayu kita ni yang celak, jadi orang pandai, jadi orang bijak, mengaji ilmu dan sebagainya. Tahu. Maka adalah orang yang menuntut kemerdekaan. Begitulah juga. Selagi mana kita ni tak ada ilmu, kita dihalang oleh aqabatul ilmi, kita ibaratnya dijajah oleh nafsu, dijajah oleh syaitan. Sebab tu Minhajul Abidin dia letak yang pertama sekali kena langkah dulu ialah aqabatul ilmi. Lepas tu banyak lagi lah belakang tu, alif tu apa, infisal, ittisal, ra tu apa, fa tu apa, tu cerita bab lain lah. Baik. Taubat mempunyai dua faedah. Apa faedah daripada taubat ni? Yang pertamanya dia kata mengkafarah segala dosa. Apa kafarah? Maknanya menghapus segala dosa. Hapus maknanya tak ada dalam suratan amal kita bila kita bertaubat. Kalau tidak, duk ada situ. Duk ada dalam suratan amal. Bila pergi ke akhirat nanti, tengok suratan amal kita. Banyaknya dosa yang kita buat. Kita tak rasa sebanyak tu. Rupa-rupanya banyak dosa yang kita buat. Sebab apa? Kita tak bertaubat. Tapi bagi orang yang bertaubat, dihapuskan dalam suratan amal jadi tak ada. Dipadam. Sabda Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya, kata Nabi, seperti orang yang tiada dosa baginya. Tak ada dosa, bersih. Ibarat baru dilahirkan oleh mak, keluar daripada perut mak, bersih suratan amal tu. Bila buka suratan amal, start daripada balik. Start daripada balik, buka suratan amal. Apa benda mula-mula sekali ditulis dalam suratan amal? Mula-mula balik kita ditulis tak semayang subuh. Contoh. Tak semayang subuh. Sebab pada masa tu tak tahu yang kita ni dah balik. Tak tahu mandi wajib. Berasa mandi dah ada anggota zahir bahagian punggung kita tak duduk mandi. Dan dia tak zahir dengan mandi diri contohnya. Ada orang boleh jadi zahir dengan mandi diri, ada orang tak zahir dengan mandi diri. Maknanya kena duduk basuh. Maka dia tak duduk sebab apa? Tak mengaji. Dia berasa mandi wajib dah semayang subuh dia. Semayang subuh tak sah. Tu beringat gitu lah. Jadi bila dia bertaubat, maka ibarat tak ada dosa lah dia dengan Allah Ta'ala. Habis tak ada dalam kitab dia. Baik, yang kedua. Yang kedua, bunyi dah di mendapat darjat yang mulia hingga menjadi kekasih Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang yang banyak bertaubat dari dosa-dosanya. Ini Allah Ta'ala suka orang yang tawab. Dan Allah Ta'ala tu sendiri tawab. Dia pun tawab. Dia suka orang yang tawab. Dia suka menerima taubat. Dia suka orang yang bertaubat. Kena masuk. Saya selalu sebut contoh tu dah. Ada orang yang suka menerima tetamu. Dan ada orang yang suka bertamu. Tak apa. Matching tu. Tuan rumah suka menerima tetamu. Yang datang tu pula suka bertamu ke rumah orang. Tak apa. Jangan salah satu beza akas dia. Yang tuan rumah tak suka menerima tetamu, yang ni pula suka bertamu rumah orang. Gelisah tuan rumah bila nak balik dia ni. Hujung minggu je tutup pintu buat tak ada orang dalam rumah. Sebab apa? Dia ni akan mari rumah aku ni hujung minggu ni. Ataupun tuan rumah suka menerima tetamu, tapi tak ada orang yang suka bertamu. Tak jadi juga. Ni jadi ni sebab apa ni? Allah Ta'ala suka menerima taubat, lepas tu kita pula suka bertaubat pada Allah Ta'ala. Masuk.
Maknanya tiap-tiap kali kita taubat, Allah Ta'ala terima. Tiap-tiap kali kita taubat, walau 100 kali, walau 1000 kali, walau lebih daripada tu kita taubat, Allah Ta'ala terima dan terima dan terima. Jangan usi. Jangan putus asa daripada rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Baik. Habis itu, yang kedua akan datang khauf, iaitu takut pada Allah. Akan datang. Wallahu a'lam. Ilmuhul